Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azhar bin Ibrahim daripada Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail, Johor, akan membentangkan tajuk berkaitan penalaan lengkuk tindak balas bagi liquid level flow self assembly process plant. Sistem kawalan adalah satu sistem yang adalah satu gabungan beberapa komponen yang akan menggerakkan atas ataupun untuk mencapai sesuatu objektif. Untuk sistem kawalan kita pecahkan kepada dua. Kita ada open loop system dan closed loop system. Kita fokus kepada closed loop system. Adalah satu sistem yang mempunyai swap balik dan juga pengawal. Untuk sistem swap balik dan pengawal ataupun closed loop ini adalah satu sistem yang stable. Okey. Liquid level self assembly process plant adalah loji kecil yang menggunakan medium air untuk proses mengawal paras air. Okey. Kejayaan kawalan PID dalam proses dan industri perkilangan adalah berdasarkan keupayaan untuk menstabilkan dan mengawal 90% proses sedia ada. Sistem kawalan swap balik yang berkesan dijangka stabil dan mampu untuk menghasilkan lengkuk tindak balas yang dikehendaki. Okey, sedikit pernyataan masalah. Untuk kajian ini kita fokuskan kepada penalaan PID, penalaan PID iaitu tuning, proportional, integral dan derivative. Okay, apa yang kita nak highlight dekat sini adalah setiap teknik ataupun metodologi tiada yang tepat. Tiada teknik yang tepat melalui kita punya kajian lah. Yang pertama, teknik yang kita pakai adalah teknik Ziegler-Nichols. Okey, untuk memperbaiki teknik Ziegler-Nichols, iaitu kalau kita baca di sini dia mempunyai sedikit overshoot. Sedikit overshoot yang menyebabkan kita punya output akan terganggu. So untuk mengatasi masalah ni kita akan menggunakan teknik Cohen-Kuhn. Teknik Cohen-Kuhn menggunakan pengawal PID yang sama tapi teknik penalaan saja yang beza. Okey, apa itu teknik penalaan kita akan tengok. Dan seterusnya kita akan pakai satu lagi iaitu IMC, iaitu Internal Model Control, untuk mengatasi masalah yang ada pada Cohen-Kuhn. Secara objektifnya setiap teknik penalaan PID ia berbeza, tetapi objektif asalnya adalah untuk mendapatkan output yang optimum. Okay, untuk skop kajian ini kita jalankan adalah menggunakan liquid level flow self assembly process plant, loji kecil yang menggunakan medium air. Di sini kita ada, secara ringkasnya kita ada pump. Kita akan sedut air daripada tank, daripada sump tank ataupun kita panggil buffer tank, sedut menggunakan pump, pergi kepada flow meter, kita pergi pada control valve dan masuk pada vertical tank. Di situ yang berlakunya kawalan paras air, yang itulah objektif yang kita nak buat hari ini ataupun dalam kajian ini. Di situ untuk kawal paras air. So sensor ataupun swap balik yang kita pakai, sensor yang kita gunakan adalah differential pressure transmitter. Okay, so differential pressure transmitter ini akan menghantar signal kepada PLC, iaitu PLC Siemens S71200 yang kita pakai, dan berlaku pengiraan di situ menggunakan pengiraan PID yang ada dalam PLC dan memberi arahan kepada control valve untuk melakukan action yang tertentu. Okey, sama ada on, off ataupun dia membuat throttling. So nilai pengawal PID tersebut ditentukan melalui pelbagai pengiraan dan teknik penalaan berdasarkan kepada lengkuk tindak balas paras air melawan dengan masa. So penalaan tersebut ditentukan oleh formula yang kita akan pakai. So kita akan tengok kepada objektif yang kita buat hari ini. Satu adalah melakukan simulasi pengawalan aras cecair ataupun paras air di dalam sistem liquid level ini. Yang kedua, melakukan penalaan jenis Ziegler-Nichols, Cohen-Kuhn dan Internal Model Control. Ada 3 penalaan ataupun 3 teknik. Sebelum kita nak buat penalaan, dia ada banyak jenis penalaan. Kita ada try and error dan sebagainya. So kita pilih ini adalah penalaan
ataupun asas sebelum kita mendapatkan data untuk kita gunakan di dalam formula yang ada. Kita kena buat, kita panggil dia sebagai gelung buka teknik lah. Gelung buka teknik adalah teknik yang awal sebelum kita memasukkan data ini ke dalam penalaan mengikut kepada yang saya nyatakan sebelum ini. Okey, untuk penalaan gelung buka ini, kita menggunakan kita ada di sini, kalau kita tengok ada warna purple, merah dan hitam. So warna purple itu adalah pergerakan control buff, warna merah itu adalah lengkuk tindak balas, warna hitam itu adalah kita punya set point. So kita akan berikan perubahan set point di situ, dan apa yang berlaku iaitu ada sedikit pergerakan masa. So dekat situ kita akan membuat pengiraan. Okey, kita akan membuat pengiraan ke atas ada beberapa formula yang kita akan pakai lah. Kita akan dapatkan data di situ iaitu TD, dead time, time constant, TC, nilai KP dan juga nilai RR. Okey, so ada 4 parameter yang kita akan perolehi daripada graf ini, dan sistem tersebut ada 2 daripada graf dan juga daripada sistem tersebut. Sebabnya kita kena tahu control buff kita opening berapa, closing berapa, set point kita semasa set point berapa, control buff kita punya nilai berapa, opening dia, itu kita kena ambil kira. Setelah itu kita dapat data-data tersebut dan kita menggunakan formula melalui kajian literature review kami ke dalam formula yang kita akan pakai lah, iaitu PID controller. Untuk IMC kita akan tengok nilai P, nilai TI, nilai TD. So kita akan masukkan nilai-nilai ini ke dalam formula yang ada. Seterusnya sama juga kepada kaedah Cohen-Kuhn. Kita nak dapatkan nilai P, TI dan TD, kita masukkan formula, kita akan masukkan data ke dalam formula yang ada, dan seterusnya. So keputusan yang kita perolehi di sini adalah untuk Ziegler-Nichols nilai P dia adalah 1.5, I dia adalah 40, D dia adalah 10. Okey. So apa yang kita dapat lihat kat sini, kita punya warna purple itu adalah control buff, warna merah adalah lengkuk tindak balas, warna hitam itu adalah kita punya set point 50%. Maksudnya kita hendak mengawal paras air pada keadaan 50% sahaja. Okey. So di sini kita lihat lengkuk tindak balas itu ada sedikit overshoot. Maksudnya overshoot ni adalah lebihan daripada nilai set point tersebut, dan dia settle ataupun dia menghampiri kita punya set point agak cepat. Untuk teknik Cohen-Kuhn, kita lihat terdapat overshoot, akan tetapi untuk lengkuk tindak balas ini menghampiri nilai set point agak mengambil masa yang lama sedikit berbanding dengan Ziegler-Nichols. Okey. Seterusnya adalah teknik IMC. Apa yang kita peroleh di sini, nilai tiada overshoot kalau kita tengok lengkuk tidak balas itu, akan tetapi kita punya control valve ini warna purple tu bergerak dengan sangat pantas. Okey, ini akan mengundang kepada kerosakan pada alat jika perkara ini berterusan berlaku. Akan tetapi output yang dihasilkan adalah sangat baik. Okey, output yang dihasilkan adalah sangat baik. Perlahan dia akan naik dan mencapai kepada kita punya set point tanpa overshoot. Apa yang kita simpulkan di sini mengikut ciri-ciri lengkuk tindak balas. So kita lihat pada time rise, time peak, percent overshoot dan settling time. So untuk Ziegler-Nichols, bacaan dia adalah Ziegler-Nichols, Cohen-Kuhn dan IMC adalah 40 saat. Untuk time peak, Ziegler-Nichols, Cohen-Kuhn dan IMC membuat time peak yang agak lambat, capai time peak yang agak lambat. Percent overshoot, kita mempunyai percent overshoot yang paling rendah iaitu 2% untuk IMC. Ini adalah sangat baik. Settling time yang rendah juga berlaku pada IMC, iaitu ia sangat baik. Okey. Cumanya time peak dia iaitu graf lengkuk tindak balas untuk mendapat bacaan paling tinggi mengambil masa yang agak lama. Kesimpulan yang kita boleh perolehi di sini, lengkuk tindak balas akan sampai kepada keadaan mantap. Keadaan mantap maksudnya sampai kepada keadaan input kita dengan cepat
yang memberi petunjuk bahawa keluaran sistem tersebut boleh mencapai objektif, iaitu masukan akan menjadi lebih kurang sama dengan kita punya keluaran, iaitu teknik penalaan jenis IMC, memberi ciri-ciri yang agak baik berbanding dengan teknik Cohen-Kuhn dan Ziegler-Nichols. Itu sahaja presentation saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.